Titik panas yang dikesan juga meningkat di pantai timur iaitu di Pahang, Kelantan, Kuala Terengganu serta Johor. Menyentuh mengenai proses pembenihan awan, beliau berkata jika keadaan cuaca didapati sesuai, operasi berkenaan akan dilaksanakan di 4 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Aliran angin kita jangkakan berbanding 2 hari lepas kekuatan angin dah meningkat sedikit dan arahnya lebih kepada arah dari timur laut dan ini sebenarnya aliran angin yang sebegini sebenarnya tidak sesuai untuk pembentukan kelompok awan hujan lah. Untuk tempoh sekarang, tempoh terdekat ni kita jangka aliran tersebut akan berterusan dan ini menyebabkan keadaan yang agak kering akan kembali selepas dua hari kita mengalami keadaan hujan. Keadaan itu dijangka berterusan sehingga 2 ke 3 hari mengikut kelajuan serta arah tiupan angin. Dan mengulas mengenai perkembangan jerebu hari ini, Muhammad Helmi memaklumkan secara keseluruhan ia menunjukkan perkembangan positif dan tahap penglihatan di beberapa kawasan meningkat sekali ganda. Sementara itu, petang tadi hanya satu kawasan mencatat IPU tidak sihat dan seperti yang tertera di sini iaitu Ipoh dengan bacaan 104, manakala bagi Putrajaya catatkan IPU sederhana dan juga begitu juga Pelabuhan Kelang, Taling Jaya dan juga Shah Alam yang masing-masing mencatatkan angka sebanyak 59 bacaan IPU. Dokumen Memorandum Persefahaman MOU selain memburukkan situasi jerebu di wilayah berkenaan, penduduk turut diarah berpindah. Agensi Mitigasi Bencana melaporkan terdapat sehingga 60 titik panas berbanding 48 yang dicatat pada hari kemarin. 27 keluarga kebanyakannya pemilik tanah pertanian dipindahkan ke khemah sementara. Riau dilanda jerebu sejak beberapa minggu lalu susulan tindakan pembersihan tanah bagi tujuan pertanian dan cuaca kering. Darurat telah diisytiharkan minggu lalu setelah situasi berkenaan menjejaskan penerbangan, pengemudian kapal serta meningkatkan masalah pernafasan. Menurut Agensi Meteorologi Indonesia, angin bertiup ke arah barat daya menjauhi dari Singapura. Polis Indonesia dalam pada itu menahan 29 suspek berhubung pembakaran serta pembersihan tanah secara haram. Musibah setakat ini menjejaskan kawasan seluas 2,000 hektar. Jam 10 pagi tadi menunjukkan bacaan IPU di kawasan terbabit meningkat mendadak berbanding semalam. Pelabuhan Kelang mencatatkan IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuala Selangor dan Nilai iaitu 155, Banting 148 dan Putrajaya 134. 20 kawasan mencatat bacaan IPU sederhana antaranya Sri Aman 98, Bandaraya Melaka 95 dan Muar 88. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Bahagian Operasi Datuk Sufaat Tumin berkata, mana-mana ibu bapa yang enggan menghantar anak ke sekolah kerana bimbang kesihatan mereka terjejas boleh memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah dan pihak sekolah boleh mempertimbangkan perkara itu mengikut kewajaran kes. Orang ramai boleh menyemak status IPU di kawasan masing-masing dengan melayari portal Jabatan Alam Sekitar apims.doe.gov.my. Operasi memadam api hutan bakar itu terpaksa menggunakan air parit yang berhampiran sebagai sumber air yang utama. Usaha memadam kebakaran tertumpu ke kawasan yang berhampiran dengan kediaman penduduk bagi mengelak kejadian yang tidak diingini. Kedua-dua sekolah rendah dan menengah yang terletak di kawasan berhampiran lokasi kebakaran dijangka ditutup esok kerana kebakaran hutan ini menyebabkan jerebu tebal di kawasan sekitar. Sebaik tiba di kawasan ini, kru RTM mendapati api sedang marak kerana cuaca kering dan angin kuat. Kebakaran di Jalan Kebun ni kami telah berjaya memadamkan seluas 70 ekar bermula daripada 1 Mac hingga ke hari ini. Dan pada hari ini kita telah berjaya memadam 5 ekar berhampiran dengan rumah kediaman. Dan pada hari ini kebetulan catuan air berlaku dan kita menggunakan air longkang dan telah berjaya mengawal api merebak ke rumah berhampiran. Dan di Pahang pula, kebakaran hutan paya gambut yang melanda beberapa lokasi sejak 2 bulan lalu melibatkan 4 kawasan seluas lebih 2,300 hektar. Dan cuaca tidak menentu di samping keadaan tanah gambut yang mudah terbakar,
menyukarkan pihak bomba memadam api. Keadaan cuaca kering menyalakan lagi bara yang berada dalam tanah gambut. Pada tahun ini kebakaran agak luar biasa lah, yang mana keadaan cuaca yang panas terik dan juga angin yang kuat menyebabkan kebakaran tersebut berlaku dengan cepat dan merebak dengan begitu cepat sekali ke kawasan-kawasan lain. Sebab itulah agak sukar untuk kita memadam kebakaran dengan cepatlah. Hampir 700 hektar kawasan kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya oleh lebih 200 anggota dari kesemua balai berhampiran. Di Melaka, dua kawasan iaitu Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka mencapai IPU tidak sihat masing-masing. Visual ini dirakam petang tadi dengan jarak penglihatan dianggar sejauh 4 km. Menurut pengarah JAS Negeri, Abdul Hafiz Abdul Samad, kualiti udara sedikit terjejas ekoran pembakaran terbuka serta cuaca panas sejak Januari. Jerebu bertambah buruk. Prosedur operasi standard SOP itu diaktifkan Kementerian Pendidikan sejak awal bulan ini. Berdasarkan arahan tetap SOP berkenaan, sekolah boleh ditutup jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Pihak sekolah tidak perlu mendapat kebenaran. Sebaliknya, guru besar dan pengetua hanya perlu memaklumkan mengenai penutupan sekolah kepada pegawai pendidikan daerah. Dua langkah lain, semua aktiviti luar bilik darjah boleh diberhentikan jika IPU lebih 150. Bagi kawasan dengan IPU lebih 100, pihak sekolah dinasihatkan agar tidak mengadakan aktiviti luar bilik darjah, terutama membabitkan pelajar yang berisiko tinggi seperti menghidap asma. Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya kini diletakkan sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri G. Palanivel, arahan berkuat kuasa serta-merta sehingga ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Pengecualian hanya bagi pembakaran mayat, tujuan keagamaan, grill barbecue dan pembakaran gas mudah terbakar. Langkah itu susulan larangan sama bagi Selangor sejak 10 Mac lalu. Kesalahan bagi pembakaran terbuka boleh didenda maksimum RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kompaun maksimum RM2,000 juga boleh dikenakan atas setiap kesalahan. Justru semua pihak digesa tidak melakukan kesalahan itu atau membiarkan tanah serta premis mereka dimasuki atau dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka diumum sebagai kawasan terbaru larangan pembakaran terbuka. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan arahan itu berkuat kuasa serta-merta sehingga ke satu tarikh yang akan diberitahu. Sehubungan itu, semua pihak diminta tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah atau premis kepunyaan mereka dimasuki atau dicerobohi pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Mereka yang disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Arahan itu bagaimanapun dikecualikan bagi pembakaran mayat, pembakaran bagi tujuan keagamaan, barbecue dan pembakaran gas mudah terbakar. Isnin lalu, seluruh negeri Selangor diisytihar sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka. Sementara itu, Pelabuhan Kelang masih mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap berbahaya. Bagaimanapun, bacaan IPU-nya menurun dari 350 pada jam 6 pagi kepada 317 jam 4 petang tadi. IPU dibanting juga menurun kepada tahap sangat tidak sihat iaitu 232 berbanding berbahaya pagi tadi. Angka itu dicatatkan menerusi laman web Jabatan Alam Sekitar JAS. 11 kawasan lain turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. 3 kawasan lain di Selangor mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Shah Alam. Kualiti udara tidak sihat juga dicatat di Melaka, Kuala Lumpur dan Tanjung Malin, Perak. Orang ramai boleh menyemak status IPU di kawasan masing-masing dengan melayari laman web Jabatan Alam Sekitar. Penutupan itu melibatkan 71 sekolah. Arahan itu dikeluarkan sebagai langkah awal mengelak murid dan pelajar mengalami masalah kesihatan akibat jerebu.
Difahamkan semasa arahan penutupan sekolah di Kuala Langat dilakukan hari ini, pengetua di beberapa sekolah di Tanjung Sepat Banting mendapati ada pelajar yang mengalami masalah mata merah dan berair. Pengetua dibenarkan menggunakan budi bicara masing-masing untuk menutup sekolah sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Saya mengharapkan yang meminta supaya kepimpinan sekolah, pengetua dan guru besar sentiasa memantau indeks pencemaran udara ini, ya, dan sekiranya bacaan ini telah pun kurang daripada 200, maka sekolah boleh dibuka. Ya, jadi saya harapkan pihak pengelola sekolah akan dari semasa ke semasa berdasarkan laman web Jabatan Alam Sekitar, ya, untuk mendapatkan maklumat bacaan IPU itu. Semalam Jabatan Pendidikan Selangor mengarahkan semua 131 sekolah di daerah Kelang ditutup hari ini. Keadaan jerebu yang semakin serius mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Tujuan saya datang sini kerana nak ambil anak di asrama sebab disebabkan jerebu ni. Jadi lebih baik kita ambil dia daripada berlaku apa-apa nanti. Pelabuhan Kelang 53 dan Alustar 51. 45 kawasan lagi mengekalkan bacaan IPU yang baik iaitu di bawah 50.